Okey, boleh nampak dekat skrin? Boleh ke? Boleh cikgu. Okey. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita. Masih lagi tentang elektrolisis larutan aqueous. Okay, faktor yang mempengaruhi hasil yang terbentuk di elektrod positif dan negatif. Okey. Jadi kita lihat pada gambar rajah ini, ada dua jenis elektrod. Kalau perhatikan gambar rajah pertama menggunakan kepingan kuprum, sebagai elektrodnya, bersambung dengan anod dan katod. Manakala gambar rajah yang kedua menggunakan elektrod karbon. Jadi bila kita gunakan elektrod yang berbeza, seperti inilah kepingan kuprum dengan elektrod karbon, maka hasil yang kita akan dapat juga nanti adalah berbeza. Sebab itu radas yang digunakan, yang dipasang ini sedikit berbeza. Kalau ada tabung uji di sini, bermaksud kemungkinan besar awak akan mendapatkan gas, akan menghasilkan gas. Okey, jadi faktor jenis elektrod ini, dia hanya melibatkan bahagian anod sahaja. Sama seperti faktor kepekatan elektrolit. Dia hanya melibatkan hasil yang terbentuk di anod. Jadi apakah faktor elektrod ini? Hanya dipertimbangkan untuk elektrod aktif. Contoh elektrod yang aktif ialah logam kuprum atau logam argentum. Jadi kalau kita guna elektrod daripada kuprum atau argentum, itu bermaksud elektrod tersebut menjadi aktif. Tiada anion yang dinyahcas. Tidak ada anion yang akan dinyahcas. Biasanya kita ada anion, anion bergerak ke anod dan akan dinyahcas. Tapi sekarang bila kita guna elektrod aktif, kuprum contohnya, tidak ada anion yang dinyahcas. Sebaliknya, atom logam pada anod akan membebaskan elektron bagi membentuk ion logam. Dekat anod ni dia perpejar kan, kuprum. Dia ada atom kuprum. Atom kuprum. Jadi atom kuprum pada anod ini dia akan membebaskan elektron untuk membentuk ion kuprum. Itu bezanya kalau kita guna elektrod yang aktif dengan elektrod karbon. Untuk katod masih sama, kita masih lagi merujuk kepada nilai inod yang lebih positif. Cation dengan nilai inod yang lebih positif atau kurang negatif akan dinyahcas dan diturunkan. Jadi dalam ketiga-tiga faktor ini, nilai inod, kepekatan elektrolit dengan jenis elektrod, bahagian katodnya tidak ada perubahan. Yang berbeza cuma di bahagian anod. Kita lihat yang seterusnya. Ini ialah eksperimen yang sepatutnya kita buat di magma. Kita buat baru kita akan bincangkanlah. Kita dapat hasilnya, kita bincangkan. InsyaAllah kita buat nantilah bila dah kembali ke sekolah.
Okey, untuk di dalam modul awak kena buat sedikit pembetolan di bahagian bahan dan radas untuk ni aktiviti makmal 9.4D ni. Okey, awak boleh rujuk pada dalam buku teks ni lah. Yang saya tulis dalam modul tu ada sedikit, bukan sedikit, banyak silap dia. Okey. Saya copy paste sahaja dari eksperimen yang sebelum ini. So ada silap dari segi bahan dan radas. Okey. Jadi kita akan bincangkan apa pemerhatian yang kita akan perolehi. Okey, lihat gambar radah yang pertama ni, kita menggunakan elektrod karbon. Okey. Jadi, kalau elektrod karbon, kita akan menggunakan faktor nilai E0. Okey. Tengok elektrod, kalau karbon, kita akan guna nilai E0. Larutannya ialah larutan kuprum 2 sulfat. Kalau larutan ni dia tukar, contohnya larutan kuprum 2 klorida. Okey, kalau ada klorida, maksudnya kita kena tengok kepekatannya pula berapa. Sebab klorida ni dia mesti melibatkan faktor kepekatan. Kalau kepekatannya tinggi, maka kita akan rujuk faktor kepekatan lah. Okey, faktor yang kedua tu. Okey, jadi untuk larutan kuprum 2 sulfat menggunakan elektrod karbon, kita akan rujuk nilai E0. Okey. Jadi kita rujuk nilai E0. Okey. Ion-ion yang hadir ialah ion hidroksida dan ion sulfat. Ini N-ion bergerak ke anod, dan ion kuprum 2 dan ion hidrogen bergerak ke katod. Jadi kita carilah siri keupayaan elektrod piawai hidroksida dengan sulfat. Okey. Kita bandingkan nilai E0-nya. Kemudian okey, kita tengok pemerhatian. Okey, ini yang awak akan dapatlah bila buat eksperimen. Gelembung gas tidak berwarna terbebas di anod. Mana anod? Di sini ya. Gelembung gas tidak berwarna. Okey. Jadi apakah gelembung gas itu? Kita kena lihat balik apa ion yang tertarik ke anod. Okey, ion hidroksida dan ion sulfat. Okey. Yang mana akan dipilih untuk dinyah cas? Satu saja. Maka kita akan rujuk nilai E0. Okey. Untuk anod anion dengan nilai yang lebih negatif atau kurang positif. Kita nak tengok yang mana kurang positif. Hidroksida 0.4. Sida kan 0.4. Okey, jadi kita terangkanlah nilai E0 bagi hidroksida adalah kurang positif daripada sulfat. Maka ion hidroksida lebih mudah dinyah cas dan mengalami pengoksidaan dengan menderma elektron, membentuk molekul gas oksigen. Okey, perkataan menderma ni juga boleh ditukar dengan perkataan membebaskan elektron. Okey, jadi hasil yang terbentuk tu, yang terkumpul ialah gas oksigen. Ujian gas oksigen ni ialah kayu uji berbara menyala. Okey, yang berbara tu akan menghasilkan penyalaan api. Setengah persamaan di anod, okey, bahan kita mestilah bermula dengan hidroksida. Okey, hasilnya air dan gas oksigen. Jadi awak boleh rujuk setengah ke standard
Electrode potential ni, keupayaan elektrod piawai, awak terbalikkan saja arahnya. Salin dari belakang ke depan. Okey, untuk pemakaian di katod, pepejal perang, sebenarnya tak perlu pun yang ini ya, tabung uji ni. Sebab yang terbentuk ialah pepejal perang. Pepejal perang tu akan terbentuk di sekeliling elektrod karbon ni. Dia membentuk satu lapisan yang berwarna perang. Okey, apakah yang membentuk pepejal perang itu? Kita lihat apa cation-nya. Cation yang terdapat, yang tertarik ke katod ialah hidrogen dan kuprum 2 positif. Okey, jadi kita lihat mana satu yang akan dinyacas, tengok nilai E0. Untuk cation di katod, nilai E0 lebih positif atau kurang negatif. Okey, yang mana kurang negatif? Kuprum. Kuprum. Okey, betul. Ataupun dia lebih positif. Jadi kita tulislah nilai E0 bagi kuprum adalah lebih positif daripada hidrogen. Maka ion kuprum lebih mudah dinyacas dan mengalami penurunan dengan menerima elektron membentuk atom logam kuprum. Jadi hasil tu ialah logam kuprum. Okey, pepejal perang itu ialah logam kuprum. Setengah persamaan di katod. Bahan yang ion yang dinyacas, ion kuprum menerima elektron, tambah 2 elektron jadi Cu. Okey, kita rujuk keupayaan elektrod piawai pun dia macam ni lah. Okey, kita ambil sahaja. Sekejap Ada orang nak masuk kah? Gemit ni. Ada bunyi. Okey. Ahmad Dhani. Okey, jadi itu ialah untuk elektrod karbon. Satu lagi pemerhatian yang kita akan peroleh ialah warna. Warna larutan. Okey. Larutan kuprum 2 sulfat ni dia berwarna biru. Kalau awak masih ingatlah, okey, kita ada buat eksperimen garam pada tahun lepas. Okey. Larutan yang ada ion kuprum ni dia berwarna biru. Jadi bila dijalankan elektrolisis menggunakan elektrod karbon, selepas lebih kurang setengah jam ataupun 1 jam, kita akan dapati warna biru. Okey, warna biru ni, warna biru larutan semakin pudar, bukan pusar, pudar. Makin faded. Okey, dia makin cair warnanya. Okey, ini kerana kepekatan ion kuprum 2 dalam larutan semakin berkurang. Okey, kerana telah dinyacas menjadi atom kuprum. Okey, ion kuprum ni yang menyebabkan warna biru dalam larutan. Bila banyak ion kuprum telah dinyacas di katod, maka ion akan semakin berkuranglah dalam larutan. Bila makin berkurang ion kuprum, maka warna biru pun semakin pudar warnanya. Okey. Ini untuk pemakaian pada larutan. Okey, kalau kita menggunakan kepingan kuprum. Okey. Masih larutan yang sama, kuprum 2 sulfat 0.5 mol. Okey. Tengok kalau kepingan kuprum, kita akan gunakan faktor jenis elektrod. Sebab dalam ini telah dinyatakan faktor ini hanya dipertimbangkan untuk elektrod aktif seperti kuprum atau argentum. Jadi kena rujuk ini. Maka dia kata tiada anion yang
dinyah cas, okey. Atom logam pada anod membebaskan elektron bagi membentuk ion logam. Okey. Kita tengok sedikit gambar rajah ni. Okey. Ini ya. Jadi dalam kepingan kuprum ni dia adalah atom. Kuprum dalam bentuk atom. Atom kuprum membebaskan elektron membentuk ion logam. Ion logam ni akan keluar masuk ke dalam larutan kuprum 2 sulfat. Okey. Jadi untuk pemerhatian di anod, okay, kepingan kuprum menjadi nipis. Okay. Awak akan dapati kuprum ni jadi makin kecil lepas setengah jam ataupun 1 jam. Lagi lama, maka lama kelamaan akan hilanglah anod tu. Okay, bahagian yang direndam tu akan hilang. Okey, anion masih ada, ion hidroksida dan ion sulfat. Tetapi tiada anion yang dinyah cas. Okey. Maka faktornya ialah kepingan kuprum di anod merupakan elektrod aktif. Okey. Tiada anion dinyah cas, sebaliknya atom kuprum pada anod membebaskan atau melepaskan elektron membentuk ion kuprum 2. Atom kuprum mengalami pengoksidaan. Atom kuprum kan dia melepaskan elektron. Itu ialah proses pengoksidaan. Okey, jadi hasil di anod ialah ion kuprum. Okey, ion kuprum akan masuk dalam larutan ini. Dia larut dah dalam larutan. Okey, samaan setengah boleh lihat. Okey, apa berlaku di katod? Di katod masih sama seperti tadi. Kita akan rujuk nilai E0. Okey, pepejal perang lah masih sama. Pepejal perang terenap di katod ataupun kita boleh tulis elektrod kuprum menebal. Kita boleh juga tulis elektrod kuprum menebal. Sebab memang kita guna ini elektrod kuprum. Okey, elektrod kuprum. Kuprum warna perang. Okey. Maksudnya nanti ion kuprum dinyah cas di sini. Jadi makin tebal lah elektrod kuprum kita. Kepingan kuprum akan jadi semakin tebal. Okey, masih sama. Kita guna nilai E0 iaitu ion kuprum dinyah cas sebab nilai E0-nya lebih positif. Dinyah cas mengalami penurunan, menerima elektron membentuk ion atom logam kuprum. Okey, ini hasil yang terbentuk di anod dan katod sekiranya kita menggunakan kepingan kuprum. Okey. Bagaimana dengan warna? Okey. Warna biru larutan tidak berubah. Kenapa pula dia tidak berubah? Okey. Sebab apa? Sebab kepekatan ion kuprum 2 dalam larutan tidak berubah. Okey, kepekatan ionnya masih sama. Kalau yang tadi sebelum ni kepekatannya semakin berkurang sebab ion kuprum dinyah cas. Tapi sekarang kepekatannya tidak berubah. Sebab apa? Sebab di anod dia menghasilkan ion kuprum. Okey, maksudnya kadar pembentukan ion kuprum di anod adalah sama dengan kadar pembentukan atom kuprum di katod. Okey. Katod memang ion kuprum dinyah cas menjadi atom. Okey. Yang di anod ni pula atom kuprum menjadi ion. Jadi benda yang sama. Okey. Menghasilkan ion itu pula akan dinyah cas semula di katod.
Maksudnya kadar pembentukan ion dan kadar pembentukan atom kuprum adalah sama. Sebab tu kepekatan ion tidak berubah dan warna larutan tidak berubah. Okey, panjang penerangan saya. Ada soalan kah nak tanya? Saya dah ikut. Saya dah? Saya dah ikut. Okey. Tak ada soalan. Saya dah dengar bunyi lagi. Siapa masuk ni? Haikal. Saya sambung balik penerangan. Okey. Okay, untuk elektrolisis ni tadi, awak kena tengok jugalah, okay, larutan yang digunakan. Biasanya, kalau dia nak uji awak dengan faktor jenis elektrod, okay, kepingan kuprum, dalam larutan juga dia akan menggunakan larutan yang mengandungi atom logam tersebut. Okay. Kepingan kuprum guna larutan kuprum 2 sulfat. Kalau dia nak uji awak lah. Okay. Kalau dia guna kepingan argentum, okay, dia akan guna larutan argentum nitrat. AgNO3. Okay, tapi kalau eksperimen kita tak akan gunalah AgNO3 ni sebab mahal lah harganya. Okey, jadi itu sahaja penerangan tentang faktor kepekatan. Okey, ini bahagian keputusan dalam modul awak. Okey. Sebelum tu boleh screenshot ini untuk awak rujuk nanti. Dah, cikgu. Dah? Dah. Yang sebelum ni tadi? Dah? Dah. Dah. Belum? Belum. Yang ni tunggu. Dah? Dah. 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 Okey. Ini dah. Okey, untuk yang ini aktiviti keputusan dan perbincangan ni. Okey, kita salin semulalah apa yang kita dah bincangkan tadi ke dalam ruangan keputusan dalam modul ni. Okey, sel 1 ni melibatkan menggunakan elektrod karbon di anod dan katod. Gelembung gas tidak berwarna terbebas di anod, pekerja perang terenap di katod. Inference, gas oksigen dengan kuprum terbentuk. Sel 2 menggunakan elektrod kuprum di anod dan katod. Pematian, anod kepingan kuprum menipis, katod pepejal perang terbentuk ataupun kuprum semakin menebal. Inference, ion kuprum 2 terbentuk di anod, logam kuprum terbentuk di katod. Okay, perbincangan, ion-ion yang hadir. Okay. Ni seperti biasalah kita kena tahu, kena mahir ni. Larutan kuprum 2 sulfat. Okay. Larutan mesti ada H positif dengan OH negatif. Kalau ada perkataan larutan. Okay. Kuprum 2 Cu2 positif, sulfat SO4 2 negatif.
Okey, ion yang bergerak ke katot, okey, dinyah cas setengah persamaan. Sebab ion tersebut dinyah cas, nilai E0 ion kuprum lebih positif daripada ion hidrogen. Ini untuk menggunakan elektrod karbon. Hasil yang terbentuk atom logam kuprum. Okey, penerangan ni kita terangkan persamaan setengah kita, setengah persamaan. Ion kuprum menerima elektron membentuk atom kuprum, 2 elektron. Jenis tindak balas penurunan, katot penurunan. Okey, ambil gambar, screenshot. Dah, Ego. Dah. Okey, seterusnya ion yang bergerak ke anode untuk elektrod karbon tadi. Okey, sulfat dan hidroksida. Yang dinyah cas ialah hidroksida. Setengah persamaannya. Kenapa ion tersebut dinyah cas? Nilai E0-nya kurang positif daripada ion sulfat. Kemudian hasil yang terbentuk di anode, gas oksigen. Penerangan hasil yang terbentuk 4 ion hidroksida, okey, dia terangkan balik setengah persamaan. Menderma 4 elektron membentuk gas oksigen dan air. Jenis tindak balas pengoksidaan. Persamaan ion keseluruhan, kita gabungkan persamaan setengah persamaan di katot dan anod. Okey, warna larutan selepas 30 minit. Untuk yang menggunakan elektrod karbon, warna biru semakin pudar. Penerangannya, kerana kepekatan ion kuprum berkurang. Ion kuprum dinyah cas menjadi atom kuprum di anod. Okey, boleh screenshot. Dah, Ego. Dah, okey. Jadi sekarang tugasan awak ialah lengkapkan bahagian di sebelahnya, iaitu kalau menggunakan elektrod kuprum. Okey, tadi kita dah bincangkan, awak pun dah screenshot. Ambil saja maklumat yang diperlukan, awak isilah dalam ruangan ni. Okey, Ego. Boleh tak? Ada soalan? Boleh. 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 Sebelum awak beredar, saya nak digambar dulu hadiran. Okey, ujian saya dah bagi tahu kan tajuk nak? Dah. Dah. So, soalan dah siap dah? Nanti ujung minggu nanti kah saya buat kelas tambahan lah untuk kita bincang-bincang. Siapa nak join, siapa tak nak, tak payah. Boleh, Guru. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama cikgu, masih. Cikgu. Ego. Cikgu.